Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua murid. Cikgu harap semua sihat. Okey. Minggu ni kita sambung lagi pembelajaran kita, pembelajaran sains tahun 3 kita daripada minggu lepas. Okey. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai mengelas. Okey. Langgi ingin membantu datuknya menyusun koleksi stem ke dalam album. Apakah ciri-ciri stem yang dapat kamu perhatikan? Banyaknya stem atuk. Macam mana nak asingkannya? Tengok pada stem ni, ada ciri-ciri yang kamu dapat perhatikan di situ. Bagaimanakah kamu dapat membantu Langgi mengasingkan stem-stem tersebut? Macam mana kamu nak asingkan dia? Perhatikan, selain warna stem yang berbeza, bentuk stem juga berbeza. Selain daripada warna dia berbeza, bentuk dia pun berbeza. Oh, maknanya stem boleh diasingkan mengikut ciri warna dan ciri bentuk. Jadi ciri tadi, ciri warna dan ciri bentuk. Jadi kamu asingkan ikut ciri warna. Yang mana sama warna kamu letakkan sama-sama. Okey. Tengok ni, ni koleksi stem tadi dah bercampur-campur di situ. Okey. Bentuk dia bercampur ni. Okey, kamu cara nak kamu asingkan, buat macam ni. Okey, ini jadual apa dia? Pengelasan. Bentuk segitiga, segi empat. Yang segitiga, jadi kamu letakkan yang segitiga dalam ini, sama-sama segitiga. Yang segi empat letak yang sama-sama segi empat dalam kotak ini. Okey, apakah ciri-ciri lain yang boleh digunakan untuk mengasingkan stem-stem tersebut? Jadi kamu kena tengok, perhatikan apa lagi ciri yang ada. Mengukur dan menggunakan nombor. Okey, kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur ialah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Kemahiran membuat pemerhatian, kamu perhatikan, lepas tu kamu kena menggunakan nombor. Okey, kamu nak ukur ukur panjang kah, mengukur berat kah, okey? Dan alat berunit piawai, mesti ada alat dia. Unit piawai ni benda yang ada berunit piawai, macamnya ada unit apa dia? Saat, minit, okey? Kilogram, gram. Okey, cikgu macam mana nak ukur masa larian? Kita boleh ukur menggunakan jam randik digital. Bagaimanakah caranya? Okey, tengok macam mana cara nak guna ukur ambil masa menggunakan jam randik digital. Caranya mudah sahaja. Yang ini adalah jam randik digital. Okey, dia ada dua butang, kiri dan kanan. Langkah pertama, tekan butang ini untuk set semula bacaan kepada sifar. Butang yang sebelah kiri tu, yang selalunya jari ni lah yang kamu guna. Okey. Set semula bacaan kepada sifar supaya jadi sifar 0000. Langkah 2, tekan butang ini untuk mula mengambil bacaan. Butang yang kamu guna yang sebelah kanan dalam gambar tu, yang selalunya ibu jari kamu lah tekan situ. Okey. Bila dah bunyi whistle, terus tekan. Buat dah mula kan? Terus tekan. Okey. Langkah 3, tekan butang ini sekali lagi untuk memberhentikan kiraan masa supaya bacaan boleh diambil. Kalau dah habis tu, dia dah sampai ke garisan penamat, tekan yang sebelah kanan dalam gambar tu, yang pada ibu jari kamu, tekan sekali lagi. Itulah bacaan berapa masa untuk larian orang tersebut. Okey. Jadi di sini tengok bacaan minit yang ada di depan, bacaan saat di belakang. Okey. Berapakah bacaan masa pada jam randik digital ini? 3 minit 59 saat. Terdapat dua jenis jam randik, iaitu jam randik digital dan jam randik analog. Satu yang digital macam ni, ada nombor-nombor macam ni. Satu lagi digital yang macam yang ada jarum tu, jarum. Okey. Macam jam di rumah kamu, okey? Jam dinding tu. Okey, ada jarum. Bacaan tepat jam randik di atas ialah 3 minit 59.29 saat. Selalunya kita
guna 3 minit 59 saat macam itu saja. Tapi kalau dalam larian, dan poin ni pun penting. Poin-poin kecil ni pun penting. Okey. Bagaimanakah cara mengukur panjang dengan betul? Nak ukur panjang, okey, guna macam-macamlah pembaris ke, guna pita ukur ke. Okey, yang ini mereka guna apa ni? Pita ukur. Okey, langkah 1, hujung objek diletakkan pada senggat kosong. Senggat inilah yang kecil-kecil ni, ada nombor. Itulah senggat yang kecil-kecil ni. Okey. Pada kosong, letak hujung dia pada kosong. Kamu tak boleh letak pada hujung pembaris ataupun hujung pita ukur. Dia mesti pada kosong tu. Okey. Lepas itu, langkah 2, kedudukan mata yang betul pada tanda tik. Nampak tik ni? Okey, itulah kedudukan mata yang betul. Betul-betul di atas dia. Okey. Tak boleh di bawah, tak boleh terlebih ke sana. Betul-betul di tengah dia. Okey. Ukuran panjang yang betul ialah 9 cm. Membuat inference ataupun menyatakan sebab. Kenapa? Membuat inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Daripada pemerhatian kamu tu, kamu buat kesimpulan yang munasabah, yang logik. Nyatakan sebab kenapa jadi macam tu, kenapa pemerhatian kamu jadi macam tu. Sebab dia. Mari kita ikuti perbualan Langgi dan rakan-rakannya di bawah. Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Jadi mungkin pokok tu disiram air setiap hari. Sebab tu jadi dia nampak pemerhatian dia tadi hijau dan segar. Disiram setiap hari je. Mungkin itu sebabnya. Okey. Mungkin ada sebab yang lain juga. Okey, tak apa. Dia ada banyak sebab juga. Mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Tu inference yang lain. Mungkin pokok ini diberi baja yang mencukupi. Lepas tu dia hijau dan subur. Bagus. Kamu telah membuat inference atau kesimpulan awal terhadap pokok ini. Jadi dia akan menyatakan sebab kesimpulan awal. Kenapa dia hijau dan segar. Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Dan mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Ialah inference terhadap pemerhatian dalam situasi di atas. Itulah sebab. Okey. Kenapa daun pokok ini pula berwarna kuning? Betul lah. Pokok ini juga kelihatan layu. Dia fikir, agaknya pokok ini tidak dibaja. Itu inference dia. Kenapa dia kuning dan layu. Agaknya pokok ini tak cukup air. Tanahnya juga nampak kering. Mungkin pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Sebab dia perhatikan tu ada lubang-lubang. Mungkin diserang oleh serangga. Ataupun tak cukup air. Sebab dia tengok tanah tu kering. Daripada pemerhatian dia nampak tanah kering. Jadi dia boleh menyatakan sebab. Menyatakan kesimpulan awal. Kenapa daun pokok tu jadi kuning dan tak subur. Okay. Berdasarkan situasi di atas, bolehkah kamu nyatakan inference terhadap pokok yang layu dan kekuningan? Okay. Inference yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar atau tidak benar. Tak semestinya benar. Okay. Mungkin tidak benar. Okay, tak semestinya dia benar. Okay. Inference boleh dibuat berpandukan langkah-langkah berikut. Pemerhatian tambah dengan penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian. Kamu tengok pemerhatian dulu, lepas tu kamu buat penerangan. Nyatakan sebab yang logik, yang munasabah terhadap pemerhatian tersebut. Jadilah inference, jadilah kesimpulan awal. Okay, kemahiran proses sains yang seterusnya, meramal. Meramal ialah kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Okay, jangkaan apa akan berlaku selepas ni. Ramalkan keadaan yang akan berlaku jika salah seorang pemain tidak menggerakkan kakinya dalam permainan ini. Permainan ni dua-dua mesti gerak kaki ni. Kalau seorang tak gerak kaki, apa akan jadi kamu rasa? Itu mungkin dia terjatuh. Tak dapat bergerak kemudian terjatuh. Okey.
Ramalan yang dibuat mungkin benar atau tidak benar. Tak semestinya benar. Okay? Itulah ramalan. Betul, ramalan kaji cuaca. Mungkin kamu tengok ramalan kaji cuaca. Semalam kamu tengok dia cakap pagi ini hujan. Tapi bila dah pagi ni tengok cerah saja, tak hujan. Sebab dia ramalan. Tidak semestinya benar, tak semestinya tidak benar. Okey? Cuba perhatikan pula situasi di bawah. Dia nak uji kamu. Apakah ramalan kamu terhadap warna krim yang seterusnya? Putih, merah, kuning. Putih, merah, kuning. Lepas tu, warna apa dia akan letak? Okey? Dia nak uji kamu. Dapat tak kamu ramal? Berdasarkan ini apa dia? Corak lah ni. Putih, merah, kuning. Lepas putih akan letak merah. Lepas merah letak kuning. Lepas kuning, putih balik. Lepas tu, merah balik. Kemudian, kuning. Lepas kuning, kamu tengok dah di sini. Lepas kuning, dia letak putih semula. Jadi, ramalan kamu mungkin dia akan letak putih. Sebab dah ada corak dia di situ. Okey. Tapi mungkin kat dia letak warna lain. Tak semestinya benar. Itu ramalan sahaja. Meramal tidak sama dengan meneka. Kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data ataupun pola. Okay? Meneka tu lain. Meneka tu macam sebarang, teka-teka. Okay? Tapi ramalan dia dibuat berdasarkan pemerhatian, berdasarkan apa yang kamu perhatikan ataupun pengalaman lalu. Okay? Yang kamu dah lalui. Data, dia ada data, dia ada nombor. Dan juga pola, ada corak dia. Macam tadi kita tengok pola dia tadi, lepas kuning, merah, lepas merah, apa tu? Lepas merah, kuning, lepas kuning, putih, itu adalah pola dia. Okay. Ramalkan keadaan yang akan berlaku berdasarkan gambar ini. Gambar ni. Apakah bukti yang menyokong ramalan kamu? Kamu nampak kilat, angin kuat. Apa akan berlaku? Apakah bukti yang menyokong ramalan kamu? Bukti kamu, tu tadi. Nampak kilat, nampak pokok tu, apa dia? Macam ada angin yang kuat. Itu yang menyokong kepada ramalan yang kamu buat. Ramalan juga boleh dibuat lebih daripada satu. Ramalan tak semestinya satu saja, boleh lebih daripada satu. Mari kita perhatikan situasi di bawah. Mereka sedang bermain bola sepak. Seorang nak menyepak, seorang tukang jaga gol. Apakah ramalan kamu terhadap pergerakan bola itu? Kamu kena ramal di mana dia akan pergi. Adakah dia akan meleret di bawah, ataupun dia pergi ke atas, ataupun ke tepi sini, ke kiri. Okey? Sebagai goalkeeper memang dia akan meramal, dia akan tengok berdasarkan arah pergerakan kaki orang yang menyepak tu, dia daripada situlah dia akan cuba ramal ke mana arah pergerakan bola tersebut. Berkomunikasi. Ke mana proses sains seterusnya? Berkomunikasi. Berkomunikasi ialah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model. Okey? Kamu nak terangkan tentang tindakan, objek ataupun peristiwa, ataupun hasil uji kaji kamu, okay? Ataupun peristiwa, sesuatu yang berlaku menggunakan perkataan. Kamu tulis, buat cerita kah, okay? Buat cerpen kah, karangan, ataupun simbol grafik, ataupun kamu boleh buat simbol grafik macam jadual, graf atau model. Komunikasi ini tak semestinya kamu guna lisan, okay? Mari kita lihat contoh di bawah. Murid tahun 3 telah mengumpulkan maklumat bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka. Maklumat tersebut direkodkan dalam bentuk jadual. Okey, dia rekodkan dalam bentuk jadual supaya mudahlah dia nak rekod, okey? Jenis buah-buahan kegemaran, betik, durian, pisang, tembikar. Bilangan murid dalam kurungan orang, okey, betik 8 orang, durian 9, pisang 7, tembikar 6.
Okay. Maklumat daripada jadual juga boleh dipindahkan kepada bentuk lain seperti carta palang. Tadi dah bentuk jadual, kamu boleh pindahkan ke dalam bentuk yang lain pula. Tengok ada bentuk ni. Ni bentuk apa ni? Carta palang. Buah-buahan kegemaran murid. Dia buat. Ada palang, itulah nama dia palang, carta palang. Okey. Ada yang menegak, ada yang melintang. Okey, yang menegak tu bilangan murid, orang. Dia letak 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Okey, yang melintang tu buah-buahan. Okey, jadi dia tak jenis, dia hujung ni dia tak jenis buah-buahan kegemaran. Jadi dari sini kamu boleh nampak betik. Tengok di mana betik. 8 orang. Durian. Berapa orang? 9 orang. Di antara 8 dengan 10, 9 lah kan? Pisang. 6 orang. Tembikai. 6. Pisang ni mungkin 7. Dia tengah-tengah antara 6 dengan 8. Okey. Tembikai 6. Okey, daripada graf tersebut boleh nampak. Orang boleh nampak. Okey. Okey, maka kemahiran proses sains yang dipelajari adalah memerhati. Memerhati ni daripada minggu lepas. Kita dah belajar minggu lepas. Yang baru hari ini kita belajar adalah mengelas. Okey, mengelas, kamu kelaskan ikut ciri-ciri dia. Jadi mengukur menggunakan nombor. Okey, kamu ukur apa tadi? Yang guna jam landik tadi. Ukur kelajuan. Ataupun kamu nak ukur panjang tadi, kamu tengok pada pembaris. Mesti tahu cara yang betul. Okey. Kemudian membuat inference, menyatakan sebab. Okey, menyatakan sebab kesimpulan awal dia. Meramal. Okey, meramal. Meramal mesti ada apa? Mesti mesti ada berdasarkan pemerhatian ataupun data. Mesti munasabah. Kalau tak munasabah itu jadi meneka. Okey. Berkomunikasi. Berkomunikasi tadi tak semestinya kamu guna lisan bercerita macam ni, bagi tahu pasal ni buah-buah ni, dia ni kelas ni banyak buah, suka buah ni. Tak. Okey, kamu boleh guna graf, boleh guna jadual, okey, untuk berkomunikasi. Ataupun kamu boleh lukis. Contohnya kamu nak terangkan mengenai bahagian badan ikan. Jadi kamu lukis bahagian badan ikan, kamu labelkan. Ini insang, ini sisik. Jadi orang yang nampak lukisan kamu, tahulah ini insang, ini sisik. Itu salah satu cara berkomunikasi. Okay? Gambar pun boleh untuk berkomunikasi. Orang tengok gambar tu, okay, orang boleh faham apa yang terjadi. Okay? Untuk tugasan kamu, okay, buku teks muka surat 14. Inilah dalam muka surat 14 tu. Aktiviti ria melakar wajah. Alat yang perlu pensel dan kertas A4 sahaja. Langkah-langkah cara nak buat. Perhatikan wajah keluarga kamu. Ini sebenarnya rakan kamu nak buat dalam kelas, tapi kita tak dapat nak buat dalam kelas. Kita buat di rumah saja. Yang sampai ada rumah kamu, ibu bapa kamu, adik-adik kamu, pilih salah seorang saja daripada ahli keluarga. Kemudian lakarkan wajah keluarga kamu pada sehelai kertas. Suruh seorang tadi siapa, abang ke, kakak ke, ayah ke, ibu ke, duduk dulu. Beritahu kamu nak lakar, nak melukis muka dia. Jadi kamu lakarkan, ambil kertas tadi, lakarkan, lukis. Okay. Kemudian dah siap lukis, labelkan setiap bahagian wajah yang dilakar. Jadi mata, garislah daripada mata tu, labelkan mata. Gariskan daripada hidung, hidung. Okey. Hantar gambar lakaran dan jawapan kepada soalan di bawah. Ni soalan ni, ada soalan di bawah ni, ke dalam Google Classroom. Okey, jadi kamu dah siap tu, ambil gambar dan hantar. Sebelum tu, jawab soalan di bawah dulu, dah lukis. Cari ruang sikit untuk letak jawapan pada soalan di bawah tu. Kemudian ambil gambar dan hantar kepada Google Classroom. Soalan dia, selain melakar, apakah cara berkomunikasi lain yang boleh dilakukan? Ini yang kamu kena jawab. Carilah apa cara berkomunikasi lain yang boleh dilakukan selain pada guna melakar. Okey. Kamu tadi nak tunjukkan apa dia? Nak tunjukkan bahagian-bahagian muka kan? Selain daripada kamu melukis, apa lagi cara yang lain? Macam mana? Kamu kena fikir juga lah. Okey. Lakaran ni kalau gambar ni kalau boleh
Kalau bolehlah, kalau kamu ayah ibu kamu pandai untuk ambil gambar dan tukar kepada bentuk PDF, hantar pada cikgu lebih baik. Okey. Kalau cikgu selalu guna camcorder aplikasi dalam telefon tu, install. Daripada camcorder tu dia boleh scan gambar dan tukar kepada PDF. Terus hantar kepada Google Classroom. Okey, sebab kalau dia scan, dia akan jadi lebih terang sikit gambar kamu dan mudah untuk cikgu semak dalam Google Classroom. Okey, itu saja daripada cikgu. Nanti akan ada video yang lain minggu depan. Jaga diri kamu semua, harap kamu baik-baik saja. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.